Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar rahimakumullah sekalian, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah dapat saya bersama tuan-tuan dalam rakaman ini untuk kita menjalani sedikit sesi tazkirah rakaman kelas pengajian ta'mir Jabatan Agama Islam Negeri Perak Darul Ridwan dan mengikut kandungan modul kelas pengajian ta'mir dalam bidang hadis. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini 14 Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini, sama-sama kita menghayati, kita baca dan kita tengok sedikit pengajaran syarahan para ulama tentang satu hadis yang dipetik daripada riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan. Dan kalau tuan-tuan biasa dengan buku-buku hadis, orang kita, sebahagian masyarakat kita mesti ada buku yang masyhur, buku hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 40 hadis. Bahkan di negeri Perak ini ramai sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang menjadikan kitab hadis 40 itu sebagai silibus bacaan di surau-surau, di masjid-masjid untuk mengambil penghayatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab hadis 40 pun ada pada susunan hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ni tuan-tuan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pendek, ringkas, tak panjang. Boleh kita hafal. Rasanya dalam masa 5 minit, 10 minit kalau kita ulang, boleh kita hafal. Bukan setakat hafal, bahkan kita cuba faham, kita amalkan, itu yang lebih penting. Baik, mafhum daripada hadis ini, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, semua orang kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda cantiknya, eloknya, indahnya keislaman seseorang, betapa cantiknya, indahnya, eloknya, betapa murninya kepribadian seorang muslim ialah ni cirinya. Tak, tarkuhu ma la ya'ni. Satu je, satu poin saja dalam hadis ini, iaitu orang yang sentiasa memperbaiki keindahan, sentiasa bermuhasabah. Aku nak jadi muslim yang baik, keislaman aku, betapa aku ni nak menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, dia kena tinggal. Kalau kita mengaji ilmu usul fiqh, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia bukan setakat buat sunnah fi'liyah. Kadang kita nampak sunnah ni benda hak buat, sunnah fi'liyah tak, benda hak perbuat. Contoh apa? Sunnah macam-macam lah. Solat sunatnya benda kita buat, benda solat duha, puasa sunatnya, puasa 6 Syawal insya-Allah tak lama lagi. Apa sahaja perkara-perkara perbuatan fi'liyah. Tapi dalam ruang sudut pandang yang lebih luas, sunnah juga ialah pada benda yang tinggal, meninggalkan sunnah tarkiyah. Dan hadis ini antara perkara yang mengajar kepada kita, ada benda hakmu kena tinggal. Nabi tinggalkan benda ni, bahkan Nabi suruh, dan Nabi mahukan umat dia melalui hadis ini, tinggalkanlah perkara-perkara apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia tinggal, dia boleh tinggalkan, dia boleh buat tak tahu, dia tak minat, dia tak berkenan, dia tak suka, dia tak sibuk,
dia tidak menumpukan hidup dia pada ma la ya'nihi, pada perkara-perkara yang tidak memberikan apa-apa manfaat, yang tidak memberi apa-apa makna kepada dia, tidak memberi faedah, yang tidak memberikan apa-apa kebaikan pada diri dia, kepada agama dia, kepada nasib dia di akhirat, maka dia boleh tinggalkan. Subhanallah. Sebab tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata hadis ini walaupun ringkas tetapi dia merupakan antara asas kepada agama. Bila kata agama datang dalam bentuk syariat, maka syariat ada hukum hakam. Maka cabang kepada hukum hakam itu ada perintah dan ada larangan. Maka perintah kena buat, sama ada wajib ataupun sunat. Larangan insya-Allah kita bermujahadah diri kita. Bila datangnya perintah dibuat dan bila datangnya larangan maka kena tinggal. Sebab tu kata ulama usul fiqh kata ada sunnah tarkiyah. Sunnah, ya sunnah dengan tak buat. Dapat pahala, dia benda sunnah dapat pahala dengan apa? Dengan tak buat. Contoh apa contoh? Contoh solat sunat ba'diyah. Katakanlah 2 rakaat lepas zuhur. Lepas pada solat zuhur buat okay, 2 rakaat dapat pahala, sunnah fi'liyah. Tapi kalau kata selepas solat asar, maka sunnahnya ialah sunnah tarkiyah. Tinggalkanlah benda yang tak ada tu, Nabi tak buat. 2 rakaat. 2 rakaat lepas asar. Itu kata sunnah tarkiyah. Dan hadis ini mengajar kepada kita perkataan yang digunakan tu pun Nabi itu tarkuhu. Dia boleh tinggalkan, dia boleh abaikan, dia boleh hindarkan. Dia tak berminat, dia tak berkenan, dia tak ada rasa nak tumpukan diri dia pada perkara yang ma la ya'nihi. Sebahagian ulama mensyarahkan ya'nihi di situ ialah yuhimmuhu, ma la yuhimmuhu, tak memberi makna faedah kepada kita. Tuan-tuan, saya teringat kata-kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Dan peringatannya ini membuatkan kita rasa takut, bimbang, gerun dan risau apabila beliau mengatakan inna min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Allahu akbar. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, antara tanda-tanda betapa Allah Ta'ala itu i'radullah, berpalingnya Allah. Allah berpaling, Allah tak suka, jauhnya Allah daripada seseorang hamba. Allah i'radullah 'anil 'abdi, tak berkenannya Allah, tak sukanya Allah, berpalingnya Allah daripada hambanya ialah maka disibukkan seseorang itu dengan perkara-perkara yang tidak memberi apa-apa manfaat, perkara yang sia-sia, perkara yang tak ada berfaedah, sama ada kepada dirinya, kepada agamanya, tak ada faedah langsung. Bahkan itulah yang dia buat, na'udzubillah. Maka Allah kata, tak apalah dah munak sangat, aku biarkan kamu, sibukkan kamu dengan urusan itu, maka Allah berpaling. Ini kata Imam Hasan Basri. Waliyadzubillah, tuan-tuan. Satu perkara yang wajib kita sebagai Muslim ingat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat ini. Berbagai-bagai nikmat. Tiba-tiba kalau nikmat ini disia-siakan, betapa ruginya kita. Dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya ada 2 nikmat yang manusia sentiasa tertipu. 2 nikmat yang manusia sentiasa tertipu, iaitu nikmat sihat dan nikmat lapang. Saya nak tumpukan kepada nikmat lapang masa. Banyak masa kita diabaikan. Banyak orang kita, masyarakat kita ni, untuk diri saya sendiri sebagai bercakap, tuan-tuan yang mendengar, nikmat al-faragh, as-sihat wal-faragh. Al-faragh makna al-faragh, kelapangan masa, masa yang ada pada kita ni, lapangnya kita ni. Sekarang musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ramai orang lapang masa, tak kerja dan sebagainya. Lapangnya masa ini sebahagian daripada umur kita yang wajib disalurkan, yang wajib diisi pada perkara-perkara yang bermanfaat, pada perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada ummah, kepada agama. Subhanallah, besarnya tanggungjawab, tuan-tuan.
Jadi kalau dia sia-siakan, sibuk dengan perkara yang entah apa-apa ni, maka dia akan memberi kesan yang buruk. Sehingga kan kata Imam Hasan Al-Basri, Allah berpaling daripada tak nak. Tak suka dah. Dah mu tak tumpu kepada apa agama aku ajar, kepada apa firman Allah, kepada apa sabda Rasulullah, membuat hak kamu saja, maka disibukkan dengan urusan itu, maka Allah berpaling. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar rahimakumullah, saya memetik syarah para ulama terhadap hadis ini. Ada beberapa huraian. Yang pertama dalam memaknakan kepada hadis ini, para ulama mensyarahkan yang pertama, yang bagi lil insan an yad'a ma la ya'ni. Hendaklah kepada semua manusia, semua umat Islam, meninggalkan ma la ya'ni, apa hak tak ada faedah pada dia, tidak memberi apa-apa makna. Contoh, bulan Ramadan, tuan-tuan, kalau kata buang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia, menonton televisyen sehingga berjam-jam, layan WhatsApp, layan Facebook. Ya, betul, benar. Kadang saya tak kata semua tak elok. Zaman sekarang zaman media sosial. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan dalam WhatsApp, dalam grup sembang berbagai-bagai perkara yang bukan-bukan, cakap tentang benda yang tak ada kena-mengena dengan diri dia, cakap tentang orang lain, mengata, maka timbullah berbagai-bagai jenis dosa. Benda yang tak ada kena-mengena, bergosip, membawang. Itu istilah hari ni dah. Istilah orang kita hari ni, membawang. Ini tak ada kena-mengena dengan diri kita, sibuk dengan orang tu kahwin, orang tu cerai, orang tu ini semua, tuan-tuan, Allahu Akbar, sia-sia. Tambah dalam bulan Ramadan ini, yang mana kita sewajarnya mempertingkatkan kualiti puasa kita, tapi kita dah sibuk dengan benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang entah apa-apa, benda remeh-temeh yang tidak memberi apa-apa makna kepada agama dan diri kita. Jadi yang pertama huraian para ulama ialah Allah yang bagi lil insan ayyada ma la ya'ni. Hendaklah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada dia. Yang kedua, tarkul lagwi wal fuduli dalilun ala kamali islamil mar'i. Meninggalkan perkara-perkara lagha, perkara-perkara yang melalai lekakan, benda yang tidak mendatangkan apa-apa faedah, benda lagha, berbual kosong, contohnya. Ataupun ada kesukaan yang tidak memberikan apa-apa manfaat. Contoh apa contoh? Kadang hobi ni ada yang faedah, ada yang tidak mendatangkan faedah. Main dam, dak, lepak kedai kopi, dak, kalau luar bulan Ramadan lah. Main dam sampai pagi, petang, siang, malam, apa faedah? Main haji, istilah dia. Main haji. Berlebih-lebihan. Wal fudul, dan juga berlebih-lebihan pada perkara yang halal. Kadang-kadang kita kata boleh jadi benda tu halal, tapi berlebih-lebihan dalam perkara halal pun kena tinggalkan juga. Makan, contoh makan halal je, duit kita. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam makan, bab makan, apa lagi kita bagi contoh? Orang sibuk dengan kereta, berlebih-lebihan bab kereta. Sport rem tukar tiap-tiap bulan, 2 pagi, petang, siang, malam, duk kilat je kereta. Ini al-fudul, walaupun halal benda tu, kita kata yalah kereta dia, duit dia, beli kereta daripada sumber yang halal, tapi itu je tumpuan hidup dia, maka itu dikira sebagai al-fudul yang perlu kita tinggalkan. Berlebih-lebihan dalam meletakkan minat pada sesuatu benda sehingga mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan kita. Politik contoh, bukan kata politik itu tak elok, wajib, tetapi dalam arti kata semua benda nak dipolitikkan. Semua isu mahu diulas dengan isu politik. COVID-19 pun nak diulas dalam arti kata pandangan politik. Itu bahaya. Berlebih-lebihan. Cakap sikit soal politik, cakap sikit soal politik, soal sentimen kepartian dan sebagainya. Itu pun dikira sebagai berlebih-lebihan, tidak memberikan apa-apa faedah pun. Maka inilah yang disebut sebagai tarkul lagwi, meninggalkan benda-benda lagha, benda-benda yang sia-sia ini, dalilun ala kamali islamil mar'i. Satu dalil, satu tanda, satu bukti bahawasanya sempurna keislaman seseorang itu. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah
disebut oleh para ulama ialah al-hathu ala istithmaril waqti bima ya'udu 'ala al-'abdi bin naf'i. Al-hathu galakan untuk kita ni menghargai masa, menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah bersumpah wal asri, demi masa. Rugi kita kalau duk sibuk dengan benda yang tidak mendatangkan faedah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, maka hargailah masa yang Allah berikan kepada kita. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ciri-ciri orang-orang yang dijanjikan syurga Firdaus. Antaranya ialah calon-calon ahli syurga Firdaus ialah qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang lara, yang tak berfaedah, yang sia-sia, yang bukan-bukan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini, hadis yang ringkas tetapi memberikan makna yang besar kepada kita, dapat memberikan pedoman kepada saya bercakap, tuan-tuan yang mendengar, untuk mengambil pengajaran daripada hadis ini. Semoga kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.